Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung hadis yang kita lihat pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan golongan yang takabur ataupun golongan yang menyombongkan diri. Kita lihat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, itu tulisan atau himpunan Al-Imam Al-Bukhari, dan juga hadis yang sama kita boleh lihat juga dalam Sunan At-Tirmizi. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal az-zarri fi suratir rijal yaghshahumuz zul min kulli makan yusaquna ila sijnin min jahannama yusamma bulas ta'aluhum narul anyar wa yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW sabda baginda, yuhsyarul mutakabbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang takabur akan dihimpunkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, amsal az-zar, seumpama semut, fi suratir rijal, dalam bentuk seorang manusia, iaitu dihimpunkan ataupun dibangkitkan dalam keadaan kecil tubuh badannya. Yaghshahumuz zul min kulli makan, kehinaan akan menimpa mereka daripada setiap tempat. Yusaquna ila sijnin, mereka akan dicampakkan, akan diheret ke sebuah penjara, min jahannam, di dalam neraka jahannam, yusamma bulas, yang dinamakan sebagai bulas. Ta'aluhum narul anyar, dan di atas mereka adalah api yang paling panas. Ayusqawna min usarati ahli nar, dan mereka akan diberikan minum daripada najis-najis ahli neraka, para penghuni neraka. Tinatal khabal, iaitu dinamakan sebagai tinatal khabal. Baik, dalam hadis ni Nabi menyebutkan berkenaan dengan nasib yang akan menimpa golongan yang menyombongkan diri, iaitu golongan yang menyombongkan diri ini, kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-mutakabbirun, daripada kalimah takabbara ataupun
istakbara, iaitu golongan yang merasakan diri mereka besar, tinggi, mulia dan sebagainya. Dan Allah akan membalas perkara yang sesuai dengan mereka pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, dengan membangkitkan mereka ini dalam keadaan tubuh badan mereka kecil, ibarat seperti semut. Tapi masih lagi dalam bentuk manusia. Kemudian kehinaan akan menimpa mereka ketika itu. Iaitu disebutkan dalam kitab-kitab syarah hadis. Antara bentuk kehinaan adalah mereka akan dipijak-pijak oleh manusia di padang mahsyar itu. Disebabkan kecilnya mereka ini, di semua yang mereka nampak di hadapan mereka semuanya, manusia yang lain semuanya besar-besar. Melainkan mereka kecil dan dipijak-pijak oleh manusia yang lain. Kemudian, tak cukup sekadar itu, mereka akan diheret, akan dicampakkan ke dalam sebuah penjara di dalam neraka Jahanam yang khusus buat mereka, dinamakan sebagai bulas. Bulas ini, dia datang daripada kalimah ablasa, iaitu maknanya berputus asa. Putus asa daripada rahmat Allah. Jadi, nama penjara itu adalah bulas disebabkan mereka tak akan mendapat rahmat daripada Allah. Ta'aluhum narul anyar, di atas mereka ada api yang paling panas. Kemudian yusqauna min usarati ahli nar, dan mereka akan diberikan minum dengan najis-najis ataupun segala yang keluar daripada para penghuni neraka, sama ada mungkin muntahnya, peluhnya, nanahnya dan najisnya akan diminum oleh mereka ni. Tinatal khabal, yang namanya adalah tinatal khabal. Minggu yang lepas kita telah melihat berkenaan dengan siapakah golongan yang menyombongkan diri ni. Bila kita sebut al-mutakabbirun, menyombongkan diri, dia ada 2 ataupun 3 golongan. Yang pertamanya, golongan yang menyombongkan diri kepada Allah. Yang kedua, golongan yang menyombongkan diri kepada Rasul. Dan yang ketiganya, golongan yang menyombongkan diri kepada sesama manusia. Sebahagian ulama hadis membahagikan kepada 2, iaitu mereka mengatakan golongan yang pertama adalah golongan yang menyombongkan diri kepada kebenaran. Samalah dengan yang tadi, kebenaran itu merujuk kepada Allah dan juga Rasul. Menyombongkan diri kepada kebenaran. Kemudian yang keduanya adalah golongan yang menyombongkan diri kepada sesama manusia yang lain. Jadi ini 2 golongan. Ataupun 3 golongan. Baik, siapa yang on video tu mungkin ada sila on kot. Cuba tengok masing-masing punya video, try off kan. Baik. Jadi ada 3 golongan ataupun 2 golongan. Golongan yang menyombongkan diri dengan kebenaran, satu lagi golongan yang menyombongkan diri terhadap manusia yang lain. Yang kedua-dua golongan ini, mereka ini yang disebutkan dalam hadis. Hadis inilah. Cuma perbezaannya, ada golongan yang menyombongkan diri, yang menolak kebenaran itu, dan mereka ini sampai kepada tahap mensyirikkan Allah. Mereka menolak kebenaran, dan kemudian mereka mensyirikkan Allah, maka mereka akan kekal dalam neraka. Sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, akan diazab dengan pelbagai bentuk azab yang menghinakan. Manakala satu lagi golongan yang mungkin mereka ini tidak menolak kebenaran, tetapi sombong kepada manusia, dan dosa mereka tak sampai kepada mensyirikkan Allah. Jadi mereka ini masih lagi ada peluang untuk diselamatkan. Walaupun diselamatkan, tetapi mereka diazab dahulu di dalam neraka, seperti mana yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini, azab yang menghinakan menimpa mereka. Itu minggu yang lepas kita lihat siapakah golongan yang menyombongkan diri ini. Di pagi ini insya-Allah kita akan lihat
berkenaan dengan sebab-sebab yang menjadikan seorang itu takabur atau menyombongkan diri. Kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam Quran, dalam surah 7 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Qala, Allah berfirman itu kepada iblis. Ma mana'aka, apa yang menghalang kamu? Alla tasjuda, bahawa untuk kamu bersujud itu kepada Adam. Iz amartuk, ketika aku perintahkan kamu. Qala ana khairum min. Kata iblis, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau telah menciptakannya daripada tanah. Qala, kemudian Allah berfirman, fahbit minha, maka turunlah engkau daripada syurga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tak layak untuk engkau menyombongkan diri di dalam syurga ini. Fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah kamu, sesungguhnya kamu termasuk di kalangan sekalian yang mendapat penghinaan. Di sini Allah menyebutkan iblis bersikap takabur, iaitu menolak perintah Allah. Jadi itu kita kata tadi, menyombongkan diri, yang pertamanya adalah menyombongkan diri kepada Allah, kepada Rasul ataupun kepada kebenaran itu. Apabila Allah perintahkan suatu perkara, Nabi perintahkan suatu perkara, kita enggan untuk mengikutnya. Dan kita ada pilihan kita sendiri. Jadi itu yang dibuat oleh iblis. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tak nak, dan dia memilih untuk tak nak sujud kepada Adam. Jadi itu yang pertama, dia menolak kebenaran, menolak perintah Allah. Kemudian yang keduanya, iblis meremehkan manusia yang lain, meremehkan Nabi Adam itu, sombong kepada Nabi Adam. Dan penyebab sifat sombong ataupun takabur yang ada pada iblis itu, kerana seperti mana kata-kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah ciptakan dia daripada tanah. Jadi ini kata-kata seseorang yang ada sifat ujub, iaitu dia merasakan diri dia itu lebih baik daripada orang yang lain. Dia kagum dengan kelebihan, kehebatan yang ada pada dirinya. Iaitu sifat ujub. Dan sifat ujub inilah, iaitu merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu menjadikan iblis kemudiannya golongan yang takabur, menyombongkan diri. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, jadi iblis berapa lama dia mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah.
Tapi kemudiannya apabila Allah ciptakan Nabi Adam dan perintahkan supaya iblis sujud kepada Nabi Adam, dia tiba-tiba timbul sifat ujub dalam dirinya dan kemudian menyebabkan dia menjadi golongan yang sombong, menolak untuk taat kepada perintah Allah dan seterusnya. Iblis, Allah melaknat iblis dan memberikan penghinaan kepada iblis itu. Jadi ini penyebab kepada sifat sombong ataupun takabur, iaitu ujub. Kagum dengan diri sendiri, kagum dengan kehebatan, kelebihan yang ada pada diri sendiri dan merasakan diri itu lebih baik daripada orang yang lain. Itu dipanggil ujub. Kemudian kalau kita lihat, Allah sebut dalam surah 41 ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد, adapun kaum Ad, fastakbaru fil ard, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi ini. Mereka bersifat takabur di atas muka bumi ini bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Ketika Allah mengutuskan Nabi Hud kepada kaum Ad, maka mereka enggan untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu. Mereka menyombongkan diri kepada Allah, kepada Nabi Hud, mereka menyombongkan diri kepada kebenaran tanpa apa-apa alasan. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kita ni? Jadi ini sama seperti kata-kata iblis tadi, itu kata-kata golongan yang ujub, iaitu merasakan diri mereka lebih baik, lebih hebat daripada orang yang lain. Jadi sama juga seperti kaum Ad di sini, Allah nyatakan wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan kata mereka, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami ni? Awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum, tidakkah mereka melihat, mereka perhatikan bahawasanya Allah, dialah yang telah menciptakan mereka. Huwa ashaddu minhum quwwah, dan Allah itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan adalah mereka menentang ayat-ayat daripada kami. Jadi kaum Ad merasakan mereka lah manusia yang paling hebat, yang paling kuat di dunia ni, tapi mereka lupa bahawa Allah itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Dia yang menciptakan mereka, dia yang memerintahkan supaya mereka taat kepadanya, jangan mensyirikkannya, tapi mereka mengingkari, menentang ayat-ayat perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Hud kepada mereka. Kemudian kesudahan buat mereka Allah sebutkan dalam ayat yang ke-16. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, lalu kami mengutuskan, menghantarkan kepada mereka
angin ribut yang kencang dalam masa beberapa hari yang malang itu. Linuziqahum azabal khizi, supaya kami hendak merasakan kepada mereka azab yang menghinakan fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ni lagi. Wala azabul akhirati akhza, dan benar-benar azab pada hari akhirat nanti itu lebih besar kehinaannya buat mereka. Wahum la yunsarun, sedangkan mereka tak akan diberikan pertolongan. Okay, kaum Ad yang merasakan diri mereka ni golongan yang paling hebat, kemudiannya Allah menghinakan mereka dengan menimpakan azab kepada mereka. Lalu mereka semua mati di tempat tinggal mereka sendiri. Kemudian itu di dunia Allah nyatakan azab yang menghinakan, kuat macam mana sekalipun, kemudiannya mati di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Kemudian Allah nyatakan azab di hari akhirat itu lebih besar kehinaannya daripada azab di dunia ni. Seperti mana yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi, azab yang khusus buat golongan yang menyombongkan diri. Itu antara azab yang akan diterima oleh mereka. Kemudian Allah juga sebut dalam surah 9 ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Benar-benar Allah telah memberikan pertolongan kepada kamu dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunain, dan pada hari peperangan Hunain, iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah tak kala kamu merasa ujub. Kamu merasa kagum dengan banyaknya bilangan kamu. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi dan juga para sahabat ketika berlakunya peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini berlaku selepas Fathu Makkah. Selepas Nabi berjaya membuka kota Makkah dan bebaskan kota Makkah daripada kekuasaan kaum Quraisy. Ketika itu ramai di kalangan mereka yang memeluk Islam. Di bilangan umat Islam bertambah ramailah. Dalam banyak peperangan sebelum itu, dalam semua peperangan tersebut, bilangan umat Islam adalah sedikit jika dibandingkan dengan golongan yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Tetapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan bantuan kepada mereka. Tetapi dalam peperangan Hunain, disebabkan bilangan mereka ni lebih banyak, jadi timbul perasaan ujub, kagum kepada banyaknya bilangan mereka. Allah tegur mereka dalam ayat ni supaya mereka ingat Allah telah berikan banyak kemenangan kepada mereka dalam banyak peperangan. Dan dalam peperangan-peperangan tersebut, kemenangan tu bukan disebabkan bilangan mereka yang banyak tu. Kalau dikira dari segi bilangan mereka sedikit, tapi Allah yang berikan bantuan kepada mereka. Tapi pada hari peperangan Hunain,
Disebabkan bilangan mereka ramai, banyak melebihi daripada golongan yang kafir, maka timbul perasaan ujub. Dan pada mulanya Allah menimpakan ujian kepada mereka dalam peperangan tersebut. Walaupun bilangan mereka ramai, tapi Allah nyatakan, falam tughni ankum syai'a. Bilangan kamu yang ramai itu tidak dapat memberikan sedikit pun faedah kepada kamu. Walaupun ramai, tetapi mereka tak dapat untuk mengalahkan golongan yang kafir ketika itu. Mereka timbul perasaan takut dan berlakunya kacau bilau di kalangan tentera kaum muslimin ketika itu. Walaupun bilangan mereka ramai. Wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat. Dan dunia itu ataupun bumi itu menjadi sempit. Bumi yang asalnya luas itu kamu merasakan sebagai sempit buat kamu. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kamu berpaling, mengundur, melarikan diri. Walaupun ramai, tapi terpaksa larikan diri daripada tentera kafir yang sedikit bilangannya. Itu disebabkan sifat ujub. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya ke atas Rasulnya dan ke atas orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan kemudian dia menurunkan tentera yang kamu tak dapat untuk melihatnya, iaitu di kalangan para malaikat. Wa anzabal ladzina kafaru. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar itu. Wa zalika jazaa'ul kafirin. Dan demikian itulah balasan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar. Summa yatubullah min ba'di zalika ma yasha. Kemudian Allah menerima taubat sudah daripada itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini Allah nyatakan suatu peringatan buat Nabi dan juga orang-orang yang beriman bahawasanya segala kemenangan, kejayaan, sama ada mungkin dalam peperangan ke ataupun dalam perkara-perkara yang lain, kesemuanya itu bukanlah disebabkan oleh kelebihan ataupun kehebatan yang ada pada diri kita. Tapi sebaliknya, Allah yang memberikan bantuannya, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Oleh sebab itu Allah berikan peringatan, turunkan ayat ini supaya umat Islam yang datang kemudian dapat ambil pengajaran daripada kisah peperangan Hunain, di mana ramainya bilangan umat Islam ketika itu tak berikan faedah sedikit pun dalam peperangan itu. Tapi sebaliknya dalam peperangan Badar contohnya, bilangan yang sedikit tetapi Allah berikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin. Jadi itu penyebab yang pertama kepada sifat takabur adalah ujub, kagum kepada diri sendiri, kagum dengan kelebihan, kehebatan yang ada pada diri sendiri. Kemudian akan menyebabkan timbulnya sifat takabur itu. Kemudian yang keduanya adalah hasad. Allah sebut dalam surah 2 ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada
hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan daripada ahlul kitab itu mereka menginginkan lau yarudunakum, kalaulah mereka dapat untuk mengembalikan kamu min ba'di imanikum kuffaran, dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran, keingkaran sesudah keimanan kamu. Hasadam min 'indi anfusihim, kerana sifat hasad, dengki yang ada di dalam diri-diri mereka kepada kamu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, sesudah jelas kepada mereka kebenaran itu. Jadi Allah menyatakan di sini, golongan ahlul kitab, mereka ni ada sifat hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka menginginkan supaya mereka dapat kembalikan balik golongan yang beriman tu kepada agama mereka yang asal, iaitu agama kufur, mensyirikkan Allah. Walaupun kebenaran itu telah pun jelas kepada mereka. Apabila mereka bertemu dengan Nabi SAW, kaum Yahudi ni, bila mereka bertemu dengan Nabi, mereka tanya pelbagai soalan, dan kesemuanya Nabi dapat untuk menjawabnya. Dan mereka tahu apa yang Nabi sampaikan itu sama dengan apa yang ada di dalam Taurat. Tapi disebabkan hasad mereka kepada golongan yang beriman, kepada Nabi dan juga golongan yang beriman, mereka hasad kepada Nabi kerana mereka anggap, mereka harapkan supaya Nabi yang terakhir itu datang di kalangan mereka sendiri. Tapi apabila Allah kurniakan kenabian, kerasulan itu kepada Nabi SAW yang bukan daripada bangsa mereka, maka timbul sifat dengki dalam diri mereka, hasad dalam diri mereka. Begitu juga mereka hasad dan dengki kepada golongan yang beriman. Dan itu menjadi penyebab mereka menolak kebenaran yang disampaikan Nabi SAW. Walaupun Allah sebut di sini, tabayyana lahumul haq, kebenaran itu jelas pada mereka. Mereka tahu ini suatu perkara yang benar. Tapi mereka hasad, kemudian mereka menyombongkan diri lalu menolak kebenaran tersebut. Fa'fu wasfahu, maka biarkanlah mereka, berikanlah kemaafan kepada mereka dan biarkanlah mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehinggalah Allah datangkan perintahnya ke atas mereka. Itu kemudiannya Allah perintahkan sebahagian mereka diusir dan sebahagian mereka dibunuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu ke atas setiap sesuatu adalah Tuhan yang Maha berkuasa. Jadi ini penyebab yang kedua kepada takabur adalah sifat hasad ataupun dengki. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 4 ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Am yahsuduna an-nas, apakah kamu bersikap hasad, bersikap dengki kepada manusia, iaitu kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam, ala ma atahumullahu min fadlih, di atas apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada limpah kurniaannya.
Iaitu kenabian diberikan kepada Nabi yang datang di kalangan bangsa Arab. Dan Allah memuliakan bangsa Arab itu dengan adanya Kaabah di Makkah itu. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Maka benar-benar dulu kami telah kurniakan kepada keluarga Ibrahim. Kami telah kurniakan kepada keluarga Ibrahim dengan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Keluarga Nabi Ibrahim ni merujuk kepada anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, di mana di kalangan Nabi Ishaq tu, di situlah lahirnya Nabi Yaqub dan seterusnya nabi-nabi di kalangan kaum Bani Israel yang mana Allah kurniakan kitab kepada mereka, kitab Taurat, kitab Zabur, kemudiannya Injil dan hikmah. Allah juga berikan kepada nabi-nabi itu kebijaksanaan ataupun kerasulan, kenabian itu kepada bangsa mereka yang banyak sekali. Tapi tetap juga timbul sifat hasad mereka kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Wa atainahum mulkan azima, dan dulu kami telah kurniakan kepada mereka, iaitu nenek moyang kaum Bani Israel itu, nabi-nabi yang terdahulu, mulkan azima, dengan kerajaan yang besar. Khususnya ketika zaman Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman itu kurniaan Allah kepada kaum Bani Israel dulu. Tapi kemudiannya apabila Allah berikan kenabian, berikan kemuliaan, kelebihan kepada umat Islam yang mulanya di kalangan bangsa Arab, maka timbul sifat hasad dalam diri mereka, lalu mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka itu. Jadi ini penyebab yang kedua bagi sifat takabur adalah hasad ataupun dengki. Kemudian yang ketiganya, penyebab yang ketiga, cuba kita lihat surah 4 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Allah sebut dalam ayat yang ke-36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Abdikanlah diri kamu kepada Allah dan janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa dengan sebenar-benar kebaikan.
wa bizil qurba, dan buatlah kebaikan kepada kaum kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang yang miskin, wal jari zil qurba, dan buatlah kebaikan kepada jiran yang dekat, wal jaril junub, dan jiran yang jauh, wasahibi bil jam, dan kepada rakan sejawat, wabnis sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan, iaitu musafir yang keputusan bekalan, wa ma malakat aimanukum, dan hamba yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah, dia tidak sukakan kepada orang-orang yang menyombongkan diri lagi membangga-banggakan diri. Di kalimah mukhtalan di sini ada sama makna, lebih kurang sama dengan kalimah takabbara, mutakabbirun. Mukhtalan atau mutakabbirun golongan yang sama. Menyombongkan diri, fakhura, kemudian membangga-banggakan diri. Jadi Allah perintahkan supaya kita yang pertamanya mengabdikan diri kepada Allah, tidak mensyirikkannya, dan kemudian buat baik kepada sesama manusia. Bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, dimulakan dengan kedua ibu bapa, kaum keluarga, dan seterusnya. Kerana Allah tak suka kan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap orang yang lain, dan orang yang membangga-banggakan dirinya terhadap orang yang lain. Dan kemudian Allah menyebutkan sifat mereka ni. Siapakah golongan yang mukhtalan fakhura ni? Allah sebutkan allazina yabkhaluna, iaitu orang-orang yang mereka bersikap bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan mereka menyuruh manusia yang lain untuk bersifat bakhil. Jadi mereka bersifat bakhil, tak nak untuk menggunakan harta mereka pada jalan Allah, tak nak menggunakan harta mereka untuk menolong orang yang lain, dan bukan sekadar itu, mereka juga suruh orang lain untuk buat benda yang sama dengan mereka, iaitu bersikap bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada kurniaannya. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir yang ingkar itu siksaan yang menghinakan. Dan seterusnya sifat mereka lagi, wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang-orang yang mereka menginfakkan, belanjakan harta mereka ria'an nas, dalam keadaan riya', menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, dan siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai teman, maka itulah seburuk-buruk teman. Jadi Allah menyebutkan berkenaan dengan golongan mukhtalan fakhura, golongan yang sombong lagi membangga-banggakan diri, di mana sifat mereka ni golongan yang bakhil, kemudian mereka menyuruh orang lain untuk bersikap bakhil. Dan satu lagi di sini adalah bersikap riya'. Mereka bakhil, tapi mungkin ada ketikanya mereka akan berikan harta mereka itu, tapi bukan dengan niat yang ikhlas, bukan untuk mengharapkan keredaan daripada Allah. Mereka berikan harta untuk jalan Allah dan sebagainya, tapi tujuannya ria'an nas, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia yang lain. Ini golongan yang mukhtalan ataupun mutakabbir, itu yang menyombongkan diri. Mereka golongan yang riya'. Riya' dalam apa yang mereka lakukan. Sama ada mungkin dalam sesuatu yang melibatkan harta, infak ataupun sedekah dan sebagainya, ataupun mungkin riya' dalam apa yang mereka lakukan dari segi amalan
ibadah itu, amalan soleh tempat ibadah itu, solat, puasa dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, golongan yang pertama yang akan diazab pada hari akhirat nanti adalah golongan yang riak. Buat kebaikan, buat amalan yang soleh, tapi hendak mendapatkan pujian daripada manusia. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu, hadis agak panjang, ada 3 golongan yang mana Allah akan azab mereka dahulu dalam neraka sebelum golongan yang lain. Itu yang pertamanya, golongan yang mereka berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah, tapi tujuannya tu untuk digelar sebagai seorang yang berani. Untuk menunjuk keberanian dia, kehebatan dia. Bukan untuk mengharapkan keredaan, ganjaran daripada Allah. Kemudian keduanya, golongan yang mempunyai ilmu. Golongan yang mempunyai ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu tersebut, membaca, dalam hadis itu disebutkan membaca Quran, kemudian menyampaikan ilmu. Tapi tujuannya bukan untuk mengharapkan keredaan Allah, ganjaran daripada Allah, tapi nak dikatakan dia sebagai seorang yang alim, seorang yang berilmu. Kemudian ketiganya, golongan yang menginfakkan harta pada jalan Allah, tapi tujuannya untuk supaya dikatakan sebagai seorang dermawan, seorang yang pemurah dan dapatkan pujian manusia. Jadi ini 3 golongan yang akan mula-mula diazab di hari akhirat nanti. Buat amalan yang soleh, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Di riak ini juga merupakan penyebab kepada sifat takabur, ataupun dalam ayat ini disebut mukhtalat. Dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 8 ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mereka keluar daripada rumah-rumah mereka, negeri mereka, dalam keadaan membangga-banggakan diri, atau menyombongkan diri, wari'a'an nas, dan hendak riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia apa yang mereka ada. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka hendak menghalang orang yang lain daripada jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah itu adalah maha meliputi pengetahuannya terhadap apa yang mereka semua lakukan. Baik, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Quraisy yang mereka keluar daripada bumi Mekah untuk pergi berperang dengan Nabi dan juga orang yang beriman dalam peperangan Badar. Jadi mereka keluar tu dalam keadaan penuh dengan gaya golongan yang sombong, yang nak menunjuk-nunjuk dengan apa yang mereka ada. Jadi mereka bukan sekadar bawa tentera semata-mata, tapi mereka bawa sekali penyanyi-penyanyi wanita, alat-alat muzik dan sebagainya. Dan mereka keluar itu dalam keadaan bermegah-megah, nak menunjuk dengan kehebatan mereka. Jadi ini juga antara sikap yang daripada golongan yang
Takabur ini yang menolak kebenaran, seperti yang ayat tadi sebut, ini ri'a an-nas, iaitu mereka buat suatu perkara untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia yang lain. Itu disebut sebagai riya itu. Itu yang ketiga. Penyebab kepada takabur adalah, antaranya adalah riya itu. Kemudian satu lagi Allah sebut dalam surah 2 ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Dan benar-benar pasti kami telah kurniakan kepada Nabi Musa itu akan Alkitab atau Taurat. Waqaffaina min ba'dihi birrusul. Dan kami telah menyusulkan sesudah daripada Nabi Musa itu dengan para rasul yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Isa ibnu Maryam dengan keterangan-keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami teguhkan kebenarannya dengan bantuan daripada Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah maka setiap kali telah datang rasul kepada kamu bima la tahwa anfusukum, dengan perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, istakbartum, kamu menyombongkan diri. Fafariqan kazzabtum, maka suatu sekumpulan di kalangan rasul-rasul itu kamu dustakan. Fafariqan taqtulun, dan suatu kumpulan yang lain kamu semua membunuh mereka. Ayat ini juga berkenaan dengan golongan ahlul kitab yang mereka menolak kebenaran, menyombongkan diri, menolak kebenaran kerana kebenaran tersebut tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. La tahwa anfusukum. Setiap kali datang Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, istakbartum, mereka menyombongkan diri. Mereka menolak untuk mengikut kata-kata Allah dan kata-kata Rasul mereka. Bahkan bukan sekadar mereka dustakan, sampai pada tahap mereka membunuh para Nabi dan juga Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Di sini Allah nyatakan penyebab mereka menyombongkan diri itu adalah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi apa yang hawa nafsu mereka nak tak sama dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, diperintahkan Rasul mereka kepada mereka. Disebabkan itu mereka menolak kebenaran itu. Mereka menjadi golongan yang menyombongkan diri. Jadi ini penyebab yang keempat, itu mengikut hawa nafsu. Baik. Kita kembali balik kepada hadis yang utama pada pagi ini. Kita lihat berkenaan dengan, masih lagi hadis yang sama yang kita lihat pada minggu yang lepas, berkenaan dengan golongan yang menyombongkan diri, yang mana golongan yang menyombongkan diri ini ketika di dunia mereka merasakan diri mereka lebih hebat, lebih baik daripada golongan yang lain.
bahkan apa yang mereka pegang itu lebih baik daripada apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada mereka, jadi Allah akan balas siksaan yang sesuai atau balasan yang sesuai buat mereka dengan dibangkitkan mereka ini dalam keadaan mereka kecil bentuknya, ibarat seperti semut yang masih lagi dalam bentuk manusia, dan kemudian kehinaan akan meliputi mereka daripada setiap tempat. Di antara bentuk kehinaan tersebut adalah mereka akan dipijak-pijak oleh manusia pada hari akhirat di padang mahsyar itu. Kemudian mereka akan diseret masuk ke dalam neraka Jahannam, dalam sebuah penjara yang khusus buat mereka. Dalam neraka Jahannam dinamakan sebagai bulas, ataupun makna asal daripada kalimah ablasa, iaitu sebuah tempat yang jauh daripada rahmat Allah. Kemudian akan dibakar di atas mereka api yang paling panas daripada api neraka, dan kemudian mereka akan diberikan minuman berupa najis, berupa keringat, berupa sesuatu yang keluar daripada tubuh badan para penghuni neraka, yang dinamakan sebagai tinatal khabat. Hari ini kita dah lihat tentang apakah penyebab kepada sifat takabur itu. Ada 4 semuanya. Yang pertama adalah sifat ujub, iaitu merasakan diri lebih baik daripada yang lain. Kemudian keduanya adalah hasad atau dengki kepada golongan yang lain. Kemudian ketiganya adalah riak, iaitu menunjuk-nunjuk dalam setiap yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah mengikut hawa nafsu. Baik. Jadi untuk pagi ini sekian ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Okay. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, sekian itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan juga daripada hadis-hadis yang kita baca tadi. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada termasuk dalam golongan yang menyombongkan diri, atau golongan yang menolak kebenaran, dan juga golongan yang meremehkan manusia yang lain. Baik, saya kata dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iya.